Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kali ini kita sambung lagi pengajian kita. Yang mana hari ini kita akan bahaskan juga sambungan daripada ayat yang sebelum ni, tuan-tuan. Kita akan baca surah Al-Muzammil. Kita akan ambil ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat. Tengok setakat mana kita boleh sampai hari ini. Tuan-tuan kena bersedia sebab pertemuan selepas daripada hari ini kita akan bahaskan tajuk-tajuk baru. Hari ini kita masih lagi bahaskan ataupun buat latihan untuk perkara yang kita dah belajar sebelum ni tau. Yang mana yang paling terakhir kita belajar tentang pangkat kan, marfu', mansub dan majrur. Jadi tuan-tuan mesti kena tahu kalau tuan-tuan nak kata kalimat tu isim, ini isim yang ada gelaran dan fungsi ataupun isim biasa. Kalau isim yang ada gelaran dan fungsi, apa gelaran dia dan apa fungsi dia? Kalau isim dhamir contohnya, isim ganti nama. Okey, ustaz, gelarannya isim ganti nama. Okey, fungsi dia apa? Menjadi ganti nama pada seseorang lah, carilah siapa. Kalau isim mewakili, alladhi, alladhina kan. Okey, contoh dia. Jadi ustaz, gelaran dia ialah isim mewakili. Jadi fungsi dia apa? Mewakili lah. So, dia mewakili siapa dekat dalam ni? Tuan-tuan kena tahu benda tu. Dan itu ialah soalan yang sering saya tanyakan. Sering kita ulang-ulang supaya tuan-tuan mantap ataupun ingat perkara ni. Jadi mulai daripada pertemuan kita selepas daripada ni, kita akan masuk tajuk-tajuk baru yang sangat special. Yang mana ada di antara perkara-perkara tersebut tuan-tuan pernah dengar kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab. Tapi tuan-tuan tak tahu macam mana nak relate dia dalam ayat-ayat yang kita baca. Contohnya macam tuan-tuan pernah dengar perkataan mubtada' khabar, tuan-tuan pernah dengar perkataan mudhaf dan mudhafun ilaih, tuan-tuan pernah dengar perkataan mausuf sifat. Yang pernah belajar bahasa Arab, perkara-perkara tu dia selalu dengar ustaz sebut, tapi apalah benda ni kan. Jadi benda-benda tu sebenarnya saya akan simplify pada tuan-tuan, insya-Allah. Kami akan simplifykan perkara tersebut pada tuan-tuan supaya tuan-tuan orang Melayu yang cakap bahasa Melayu, tuan-tuan mudah faham apabila kita gunakan istilah-istilah yang mudah. Istilah Arab guna tak? Guna juga. Kita guna juga istilah Arab tu. Tapi saya untuk peringkat ni saya selang-selikan dengan perkataan bahasa Melayu. Saya sebut kita guna bahasa Melayu. Tapi apa istilah Arab dia? Saya sebut supaya tuan-tuan familiar dengan sebutan dia dalam bahasa Arab. Nanti bila kita kita masuk pengajian kita convert dalam bahasa Arab, nanti tuan-tuan akan jadi mudah untuk ingat istilah-istilah tersebut. So tuan-tuan bersedia dengan ayat kita hari ini, muka surat 574 surah Al-Muzammil. Hari ini kita yang confirmnya ayat ketiga lah. Ayat keempat tengok setakat mana kita. Kalau boleh habis, kita habiskan insyaAllah. So tuan-tuan ready? Ayat dia nisfahu awinqus minhu qalilan, kemudian auzid alaihi warattilil qur'ana tartilan. So ayat ni bagus tuan-tuan. Ayat ni masih lagi menceritakan tentang solat tahajud. Kenapa saya pilih ayat ni? Sebab saya nak semua pelajar Al-Furqan rajin tahajud tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ni kalau rajin tahajud tuan-tuan, kita ni jadi kesayangan Allah, jadi kekasih Allah. Jadi kalaulah andai kata kita ni jadi kekasih Allah, apalah lagi yang kita nak kejar, apa lagi yang kita nak cari dalam dunia ni kalau kita dapat kasih sayang Allah. Allah selalu akan bagi kejutan-kejutan istimewa untuk kita. Bukan prank tau, prank ni lain. Kejutan-kejutan istimewa yang special, yang menggembirakan kita setiap hari. Tuan-tuan percayalah cakap saya tuan-tuan. Ini telah disebut dan dibuktikan oleh para ulama terdahulu tuan-tuan. So kita sama-sama dalam Al-Furqan, kita berjuang untuk jadi kekasih Allah, untuk jadi orang yang Allah sayang. Sebab tu saya pilih ayat ni. Motivasi pada saya pun juga sebenarnya, supaya saya berusaha lebih keras supaya Allah sayang pada saya. Tuan-tuan dengar cakap saya satu perkara. Walaupun saya yang mengajar, tuan-tuan yang belajar, belum tentu saya lebih baik dari tuan-tuan. Belum tentu saya ni lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Belum tentu tuan-tuan. Allah Ta'ala ni dia tengok siapa yang paling ikhlas dalam mendekatkan diri ataupun mencari jalan macam mana nak dekat dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak tengok yang paling ikhlas. Nak tengok yang paling ikhlas. Kalau tuan-tuan sedang tahajud tu, tuan-tuan ulang-ulang ayat yang sama pun tak apa. Nak lama kan, kita tak hafal banyak surah, jadi kita nak lama kan, kita baca surah Wadduha contohnya waktu malam kan, Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuan-tuan ulang, kemudian dah puas dengan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kemudian sambung dengan ayat lain. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita berkata ulang balik, walal dan sungguhnya akhiratu khairun. Akhirat kita dalam kepala kita ingatkan makna dia. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dari dunia. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dari dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda
wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, akan diberikan kepada engkau dan engkau akan gembira, engkau akan redha. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan hayati, ini kita ambil surah yang tuan-tuan selalu baca Wadduha pun, kalau tuan-tuan hayati, tuan-tuan, Allah, kita rasa kitalah orang yang akan Allah Ta'ala berikan. Quran kan untuk kita, betul, ni untuk kita tau. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, kata Allah Ta'ala, alam yajidka yatiman fa'awa. Dulu kamu seorang, kau seorang, kami berikan keluarga, berikan orang, berikan supporter untuk kau. Tuan-tuan ambil dari sudut tu, tuan-tuan. Yatim kan seorang, tak ada siapa kan. Yatim ni anak yatim yang bapak dia mati, itu kalau Rasulullah lah. Tapi secara umum ni, tuan-tuan boleh tafsir yatim kita seseorang dulu. Lepas tu Allah bagi keluarga kat kita, bagi sahabat, bagi jiran tetangga, tuan-tuan. Allah yang bagi. Sebab tu saya kata, kalaulah tuan-tuan kalau tuan-tuan solat, kalau tuan-tuan tak hafal banyak surah, bacalah satu surah tu, tuan-tuan ulang biar dia lama. Itulah yang para ulama sebut sebagai qanitin. Qanitin ni orang yang berdiri lama, antara makna dia lah, antara makna dia. Daripada perkataan kunut atau kunut ni berdiri lama, tuan-tuan. Jadi orang qanitin ni, tuan-tuan, kita nak lama tapi tak hafal banyak surah. Macam ni tuan-tuan nak pegang telefon tu pun rasa macam tak khusyuk lah kan. Jadi tuan-tuan ambil satu ayat, tuan-tuan tahu makna dia, tuan-tuan ulang baca, hayati ayat tu, tuan-tuan. Nanti insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi tuan-tuan kefahaman dalam ayat tersebut yang bukan semua orang boleh faham ayat tersebut, tapi syarat dia tuan-tuan kena baca makna dia dulu lah. Jangan lari daripada kehendak ayat lah. Jadi itu antaranya. Jadi saya pilih surah ni supaya untuk motivasi untuk diri saya supaya rajin macam tuan-tuan untuk bangun malam, untuk solat tahajud. Saya nak pelajar Al-Furqan ni rajin tahajud. Kalau cikgu dia malas tak apa, tuan-tuan kena rajin. Okey, tuan-tuan ready? Kita ambil ayat yang keempat dan insya-Allah ayat yang ketiga dan ayat keempat, tengok setakat mana kita boleh sampai. Insya-Allah sebentar.